Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So dekat sini semua dah breakfast lah? Belum. Dah. Saya dah. Saya makan nasi dengan tom yum. Saya dah makan roti. Nanti saya makan roti canai. Okay, so Saya makan nasi dengan tom yum. okay, so alhamdulillah siapa yang dah breakfast. Okay, siapa belum breakfast boleh breakfast selepas kelas ini. Okay. Okay. Jom kita mulakan kelas kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Sesungguhnya kau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaanmu agar kami mampu menjadi khalifahmu di dunia ini. Okey, hadis untuk minggu ini adalah pengharapan mengumpat. Okey. Waalaikumsalam. Okey, so seperti mana yang kita dah baca semalam dan kita dah baca hari Isnin hari itu, hadis ini adalah mengatakan tentang pengharaman ataupun larangan untuk mengumpat. Seperti mana yang Rasulullah dalam pada awal hadis ni dia bertanyakan kepada sahabat, apakah itu mengumpat? Kamu tahu tak apa itu mengumpat? Kemudian sahabat cakap, Rasulullah dan Allah yang lagi tahu. Dan baginda mengatakan mengumpat itu adalah memperkatakan sesuatu yang buruk di belakang seseorang yang lain. Ia adalah termasuk walaupun kita bercakap betul tentang orang itu, tapi selagi ianya adalah keburukan, ia tetap dilarang. Ia diharamkan. Itu benda yang betul. Kalau benda tak betul, lagilah ia dikatakan sebagai apa? Fitnah. Okay. Sama ada benda betul ke benda tak betul ke, semuanya adalah dilarang. Okay, so insyaAllah semua orang akan mula jaga percakapan kita dan jangan mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Walaupun betul ke tak betul ke, jangan cakap benda buruk tentang orang lain. Okay. So tadi pukul 8 tadi,
Teacher share apa kat kamu? Pantun. Teka-teki pantun. Teka-teki pantun. So hari ini kita akan tengok pantun. So nanti later pukul 3:30 nanti kamu akan baca pantun sendiri. Petang nanti kamu akan buat pantun dan kamu akan deklamasikan pantun kamu sendiri. Okey. So, kita tengok pantun. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Ya saya. Kenapa dari kelas tadi sampai kelas sekarang pantun je? Hari ini kita akan belajar pantun. Kita akan Ustaz, tengok jenis-jenis pantun. Ya. semalam kan kita write Kaabah. Lepas tu hari ni tukarlah kan Ustaz? Semalam yang Islamik punya. Hari ini language. So tema kita untuk hari ini adalah pantun. Esok vehicle box dengan yau-yau ice cream. Yes. Esok adalah untuk sains, teknologi and mathematics. Okay, so kita tengok pantun. Okay. Mendeklamasikan pantun. Apa itu mendeklamasikan pantun? Mendeklamasikan pantun adalah memperdengarkan pantun. Kita sebut pantun. So term yang betul adalah, istilah yang betul adalah kita mendeklamasikan pantun. Kita baca pantun tu, kita panggil deklamasi. Okay, so kita tengok. Kena buka YouTube. Okay, sekejap. Ustaz, hari ni kita ada breaking room ke? Untuk setakat ni tak ada lagi. Ustaz, yang nasyid kita buat semalam tu siapa menang? Itu nanti kena tanya Teacher Azrina. Okay, so kita tengok pantun. Okay, kita lupakan yang semalam dulu. Okay, kita fokus dekat sini. Pantun. Kita akan tengok cara melafaz pantun 4 kerat. Okay, boleh dengar ke? Tak. Tak. Ustaz, Syazan. Okay. Boleh dengar? Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar macam mana cara untuk melafazkan pantun 4 kerat. Di sini cikgu sertakan 5 langkah mudah untuk kamu melafaz pantun 4 kerat. Yang pertama, kamu perlu baca dahulu setiap baris pantun dan kenal pasti cara sebutannya. Langkah yang kedua, kamu perlu lafaz pantun bagi setiap baris itu mestilah ada jeda ataupun berhenti sekejap, iaitu di antara perkataan kedua dan perkataan yang ketiga. Seterusnya, yang ketiga, intonasi bagi baris pertama dan baris yang ketiga adalah sama. Begitu juga dengan intonasi bagi baris kedua dan baris keempat juga adalah sama. Dan langkah yang keempat, elakkan lafaz pantun dengan terlalu laju. Dan yang terakhir, lafazkan pantun tersebut dengan bersahaja. Baik, kita tengok langkah yang pertama. Baca dahulu setiap baris pantun dan kenal pasti cara sebutannya. Baik, macam mana cara membacanya? Kita baca dahulu sepintas lalu. Contoh,
Dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Jadi kita kena pasti dulu cara sebutan setiap perkataan tersebut. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Kita cuba lafaz pantun tersebut dan kita kena ingat setiap baris mesti ada jeda, iaitu berhenti sekejap di antara perkataan yang kedua dan perkataan yang ketiga. Jadi jeda di sini cikgu tandakan dengan tanda palang 3 berwarna merah tu. Jadi kita boleh dengar macam mana cara nak berhenti sekejap. Dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Jadi kita kena berhenti sekejap di tengah-tengah setiap baris tu. Dan itu dipanggil sebagai jeda. Kemudian kita ke langkah yang ketiga, iaitu intonasi bagi baris pertama dan baris ketiga adalah sama. Begitu juga dengan intonasi bagi baris kedua dan baris keempat juga adalah sama. Yang mana jika kita baca baris pertama, intonasi dia begini. Dedalu melata menumpang perumah. Ia sama dengan baris yang ketiga. Jika kita duduk di rumah. Manakala untuk baris yang kedua dan baris yang keempat, intonasi dia juga sama. Senang kelihatan, senang diperhati. Virus jangkitan boleh dihenti. Okey? Boleh? Baik, kita pergi ke langkah yang keempat. Elakkan lafaz pantun terlalu laju. Baik. Pantun tidak boleh dilafazkan dengan terlalu laju. Okey, seperti ini. Dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Baik, ada kalanya murid dia dah biasa baca dengan laju. Tapi untuk pantun, kita kena elakkan lafaz pantun terlalu laju. Kerana pantun ni dia adalah seni bahasa yang kamu perlu kuasai dan kamu perlu lafazkan pantun tu dengan bersahaja. Okey, kita pergi ke langkah yang kelima, iaitu lafazkan pantun ni dengan sahaja. Macam mana yang dinamakan sebagai bersahaja? Jadi kita perlu tenang semasa melafazkan pantun tu seperti ini. Dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Jadi itu cara melafaz pantun dengan bersahaja dan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi apa yang cikgu harapkan hari ini, kita dapat fahami cara melafaz pantun 4 kerat dengan betul supaya kita dapat fahami maksud-maksud yang dinyatakan dalam setiap pantun. Untuk itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, kita tengok sekejap. Okey, so dekat sini, cikgu tersebut telah memberikan 5 cara untuk melafazkan pantun 4 kerat. Okey, so yang pertama seperti mana cikgu tadi bagi tahu, baca dahulu setiap baris pantun dan kenal pasti cara sebutannya. Okey, kita tengok dulu sebelum kita baca dan kita kenal pasti macam mana cara nak sebut. Okey, dan yang kedua, lafaz pantun bagi setiap baris mestilah ada jeda. Berhenti seketika di antara perkataan kedua dan perkataan ketiga. Okey, contohnya dalam satu baris dalam rangkap itu kita ada 4
4 perkataan tadi. Contohnya tadi, dedalu melata menumpang perumah. Dedalu melata menumpang perumah. Kita ada 4 perkataan. So, dekat tengah-tengah itu kita adakan jeda. Ada jeda. Yang ini berhenti seketika. So, dekat situ kita akan baca dedalu melata menumpang perumah. So, dia ada berhenti sekejap. Okey, intonasi bagi baris pertama dan ketiga adalah sama. Intonasi bagi baris kedua dan keempat juga adalah sama. Okey, kita tengok pantun tadi. So, yang dedalu melata menumpang perumah dan juga jika kita duduk di rumah ini, intonasinya adalah sama. Begitu juga intonasi untuk baris yang kedua dan keempat ini juga adalah sama. Yang senang kelihatan, senang diperhati dan juga virus jangkitan boleh dihenti. So ton yang ini dan yang ini sama. Ton yang ini dan ini juga adalah sama. Okey. Dan yang ketiga, yang keempat adalah elakkan lafaz pantun terlalu laju. Kita bukan nak rap, ini bukan lagu rap. Ini adalah pantun. Okey, dan yang kelima adalah lafazkan dengan bersahaja. Okey, so dengan tenang. 4 dan 5 ni kita ambil poin ni kira 1 poin dah kan. Okey, jangan laju tapi kita lafazkan dengan bersahaja, dengan tenang. Okey, sekarang kita tengok balik slide tadi. Okey, so sekarang kita nak tengok ada beberapa jenis-jenis pantun. Yang pertama ini, kita ada pantun kiasan. Pantun kiasan ini mempunyai isi tersirat yang tidak dinyatakan secara jelas. Okey, contohnya, naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi. Makin tunduk, makin berisi. So dekat sini kamu nampak apa yang dia cakap ini? Macam semuanya pembayangkan. So ini adalah pantun kiasan. Dia tak letak maksud dia jelas-jelas dekat sini. Kita tak nampak pun apa maksud yang jelasnya dekat sini. Tapi dia ada maksudnya yang di sebaliknya. Maksud pantun sini adalah jangan jadi orang yang sombong walau mempunyai segalanya. Kita tengok. Yang ni, kita tengok yang baris ketiga dan keempat. Elok nian, resminya padi, makin tunduk, makin berisi. Kenapa kita kata padi macam ini? Makin tunduk, makin berisi. Padi ni, okay, so dia awal-awal dia macam ni kan. So bila dia dah ada isi, dia akan mula jatuh. Patut kita makin berisi, makin ada ilmu, makin ada segala-galanya, orang itu akan sombong kan. Tapi padi tu tak. Padi makin dia banyak isi dia akan makin tunduk. Maknanya dia tidak sombong. So kita ambil perumpamaan untuk padi, kita masukkan untuk baris ketiga dan keempat. So dia ada maksud daripada pantun kiasan ini. Ini kita panggil isi tersirat yang tidak dinyatakan secara jelas. Okey. Yang kedua, tadi kita ada pantun kiasan, yang ini pula kita ada pantun nasihat. Pantun nasihat ni ada pesanan nasihat untuk mendidik dan untuk menyebarkan perkara kebaikan. Okey, so siapa nak cuba baca yang ini dengan intonasi pantun? Okey, Hasif. Okay. Tanam balik buah peria. Buah peria mahal sekali. Buat baik berpada-pada. Buat
Jangan sekali. Okay, very good. So, kita nampak dekat sini, dekat atas ini adalah pembayang, dekat bawah ini adalah maksud yang diberi. Okay, so maksud dekat sini yang diberi adalah buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, so ini adalah nasihat. Pantun ini mempunyai nasihat. Bila pantun nasihat ini dekat atas ni kita tak tengok sangat pembayang. Pembayangnya kita bagi sama sahaja dengan maksudnya. Bagi sama pada hujungnya sahaja. Okey, peria. Sekali. Okey, so ini adalah pantun nasihat. Yang pertama tadi pantun kiasan, pantun yang ada maksud tersirat yang tidak dinyatakan secara jelas, dan yang kedua ini kita ada pantun nasihat. Okey. Seterusnya kita tengok, kita ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini kita buat orang lawak untuk berhibur. Betul saja, untuk menghiburkan orang yang mendengarnya. Okey, ataupun ya kakak kan. Okey. Ustaz nak dengar Jenna bacakan pantun jenaka. Okey. Anak lembu marah. Ada? Anak lembu marah. Tambat di pokok asam. Ustaz nampak lah. Ustaz nampak? Tiba-tiba ada hitam je. Ya ke? Okay, next time Boleh tak? Tak, lepas tu share balik. Okay, sekarang? Nampak? Tak clear sangat. Tak Oh, dah. Okay. Anak lembu marah. Tambat di pokok asam. Adik kena marah. Tarik muka masam. Ni kita nak usik adik kita. Thank you Jenna. Kita nak usik adik kita nak hiburkan sahaja. So kita bacakanlah pantun ini. Contohnya, anak lembu merah tambat di pokok asam. Adik kena marah. Tarik muka masam. Itu bila kita nak berhibur, kita nak bergurau dengan adik beradik. Tapi tak kelakar pun. Ya ke? Ni kita nak usik je adik. Tapi kalau katakan kita yang kena marah, abang atau kakak kita yang bacakan pantun ni, kita jangan pula marah. Itu adalah usikan sahaja. Okay, next kita ada pantun teka-teki. Selalunya Balkis pernah buat pantun tu dekat adik Balkis pasal adik Balkis pukul Balkis. Balkis yang kena marah. Allah, kita nak gurau sahaja. Okay. So dekat sini kita dah ada tadi. Yang pertama, apa tadi yang mula-mula? Pantun hiasan. Yang kedua kita ada pantun nasihat. Yang ketiga kita ada pantun jenaka, dan keempat ni kita ada pantun teka-teki. Okay, girls suka main teka-teki kan? Girls suka main teka-teki, bolehlah kamu masukkan pantun bila kamu main teka-teki. Badut sumbu. Tak, badut sumbu. Badut sumbu. Kalau tuan bijak lestari. Sabar. Apa tanduk Sabar. Okay. Kita jangan baca bawah lagi. Kita nak minta seorang baca dahulu. Okay, Aisyah Arina. Saya tahulah jawapan dia. Kalau tuan bawa ke lagi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak lestari,
Binatang apa tanduk di hidung? Okay, thank you Aisyarina. Okay, binatang apa tanduk di hidung? Gajah. Badak. Dia ada. Badak satu sumbu, di betul. hidung dia. Okay. So kita cuba, lepas ni kita cuba bagi teka-teki pun dalam intonasi pantun. Kalau tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Okey. So, Sembuh. badak sembuh dia. sumbu. Badak Okey. sumbu. Okay. Adat. Ui, adat. Okey, sekarang kita ada pantun adat pula. Pantun adat ni adalah pantun yang menggunakan gaya bahasa unsur adat kebudayaan tanah air. Pantun ni tinggi sikit maksud dia. Okey. Humaira baca. Okay. Bukan lebah sebarang lebah. Lebah bersarang di buku bulu. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah bersarang jari 10. Okey, apa maksud dekat sini? Apa Ustaz? Apa maksud pantun ni dekat sini? Sembah. Saya tak faham. Dia banyak lebah sembah. Okey, so yang atas ini adalah pembayang sahaja. Yang atas ini adalah pembayang sahaja. Yang kita tengok maksud pantun adalah dua baris di bawah. Bukan sembah sebarang. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah bersarang jari 10. Maksudnya? So maksud dia apa? So kamu pernah tengok tak? Dulu-dulu orang menghadap sultan dan sekarang pun orang menghadap sultan. Macam mana dia menghadap sultan? Dia akan sembah macam ni. Saya tak pernah tengok cerita video yang macam. So dia macam ni, dia buat macam ni sebagai tanda hormat dekat sultan. Okey, so kita ada 10 jari, 5 di sini, 5 di sini. Kita bersarang dan kita tunjukkan sembah. Bukannya sembah. Macam tu, macam dia buat tu. Bukannya sembah yang sembah Tuhan tu. Sembah dekat sini adalah maksud hormat. Okey. Alright. Kat negeri mana? Sekarang pun jika kita kita menghadap sultan pun kita guna juga cara macam tu. Orang buat lagi. Malaysia pun tahu macam tu. Ya. Orang China. Okay. Malaysia ada ke sultan? Ada. Kita ada. Selangor ada sultan, Terengganu ada sultan. Siapa yang buat di situ? Tak bagi saya Google. Kelantan ada sultan dan semua sultan ini kita ada yang di Pertuan Agong. So, setiap 5 tahun yang di Pertuan Agong ni akan di-rotate. Akan ada gilirannya. Macam contoh sekarang yang di Pertuan Agong adalah Sultan negeri mana? Sultan negeri Pahang. Okey, sebelum tu Sultan negeri Kelantan. Sebelum tu lagi Sultan negeri mana? Selangor. Selangor. Okey, sebelum tu lagi? Selangor. Terengganu tak silap Ustaz. Sultan Mizan kan? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ya? Tak perlu lupa dah. Okey. Ustaz, ayah Belkis kerja kat Terengganu. Ya ke? Okey. Seremban tu kat mana? Seremban dekat negeri Sembilan. Okey. So dekat sini adalah istilah bila kita menghadap sultan. Okey. Kita tengok seterusnya pantun. Okey, next kita ada pantun Upin dan Ipin. So di sini kita akan tengok ya. Pantun.
Okey, Ustaz akan pasang. Saya tak jawab lagi. Apa dia? 2, 3. Dia nak jawab, Ustaz. Nak jawab? 2, 3. Nak jawab apa? 2, 3 kucing belang. Jawab pantun. 2, 3 kucing belang. Okey, Syarina jawab pantun apa? Pantun yang mana tadi? Bukan, dia yang Ustaz bagi tadi tu dekat saya, Jena, Syaumaira dia nak pantun. Pantun teka-teki dia nak. Pantun teka-teki nak baca kan? Ha. Okey. Ustaz bagi sekali lagi. Pantun teka-teki. Okey. Mana ni? Alright. Saya dah siap Google. Mana ni lah. Saya tengah Google. Baca. Siapa? Dahana. Dia dah buah. Kurma belam. Okey. Dan nanti kalau ada masa kita baca sekali lagi. Okey, yang teka-teki tu sekarang ni Ustaz nak pasang pantun Upin Ipin. Nak tengok tak? Nak. Okey, so tolong bagi semua bagi kerjasama bila Ustaz pasang pantun Upin Ipin ini semua diam. Siapa yang tak mute? Siapa yang tak mute? Tolong mute, everyone tak kena. mute pergi kat Johor. Bila Ustaz nak bagi main word tu? Ustaz, bagilah ni. Bagilah ni. One at a time. Kita tengok sama-sama. Apa tu? Roket tak? Pesta Pantun bahagian 1. Dah berapa kali dah tengok ni? Di tepi sungai, makan juada. Tengok. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua, jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Ustaz, nak beritahu Ustaz. Ustaz, Ya Aisyah. berapa kali dah tengok kat on demand ni? Okey. Nanti kita tengok sekali lagi. Siapa yang dah tengok? Okey. Yang ni saya pernah tengok. Okey, tak apa. Yang siapa dah tengok? Ustaz. Ya. Selalunya pagi-pagi Aisyah tengok cerita ni kat on demand. Bangun-bangun, dah gosok gigi apa semua tengok cerita ni. Okey. So siapa dah tengok? Okey, good. Okey, sekarang kita ulang balik. Kita tengok balik. Yang ada movie tu. Faham pantun. Okey, semua orang tolong tengok. Okey. Ada Rahman. Muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ke tua. Ajaran baik jangan dilupa. Saya suka. Wah, hebatnya Karas berpantun. Luar biasa. Hah? Korang dengarnya? Bagus ke? Iya. Memang bagus. Tadi tu pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? 2, 3 main gasing. Ini kan Chargit Sing. Kakak tak tahu ke? Jarjit ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek. Hanya 2 baris. Baru senang. Betul-betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun berpantun.
Opa. Mak kau. Ish, Ros. Opa, Ros ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab ya. Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu, bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, Opa dapat jawab. Mestilah. Senang sangat. Tak apa. Dah ingat. Lagi satu, Opa. Boleh? Yelah. Jawapan dia belon. Hantar surat ke pejabat pos. Hati riang menunggu balasan. Cuba Opa beritahu Ros. Betul. Apa semakin diisi, semakin ringan. Jawablah Opa kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Pandai lupa. Alah, pantun teka-teki ni mainan opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Nampaknya Ros kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai Opah pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak Opah? Akak ada lawan pantun ke? Lawan antara kelas. Sekolah akak ada Minggu Sayangi Budaya kita. Jadi, kita orang pilih berbalas pantun. Oh, Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara. akak jangan risau. Kita orang akan tolong dapatkan pantun teka-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul. Akak tunggu je. Jom, Ipin. Entah apa-apalah budak dua orang ni. Jom mula. Betul tak Fizi? Saya mau main juga. Boleh? Kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga. Iya, saya pun pengen main. Kau main berdua je lah. Entah, sibuk je. Yalah. Mari. Di sana yuk. Aku boleh. Okay. I'm gonna call now. Apa sudah jadi? Tahan sikit. 2, 3 nenek kebayan. Banyak kasihan. Hati-hati ya. Sikit je lagi, Mimi. Itulah. Tak reti main. Kan aku dah cakap, kau ni degil. Minta maaf. Jadi, nak pinjam buku pantun kau? Boleh? Boleh. Tapi mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous. Sekarang juga saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar. 2, 3 tanam lada. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak bagi tahu? Tiada. Kalau bagi tahu, terus jadi tanam. Siapa boleh jawab? Jawab. Cepatlah. Sabarlah.
tengah fikir ni. Kena jawab. Waduh, susah banget. Aku nggak bisa jawab. Dah lah, aku putus asa. Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mail. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Jawapannya... donat. Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ehsan, donat ada. Bila dah bagi tahu. Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul tu. Sedapnya. Betul ke? Bagi tahu je lah. Betul. Ya loh. Saya pun sudah putus asa. Cakaplah. Jawapannya... Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Oh, rahsia je. Ni dia rahsia. Korang, dengar. Rahsia tetap ada. Selagi tak diberitahu orang. Tapi, kalau bagi tahu, dah tak ada rahsia. Jadi, jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Hei. Ni kita pergi rumah Atun lah. Okey je. 2, 3, kupu-kupu. Lembu sepi bunyi. Bu. Macam mana kau boleh minat pantun? Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki. Sejak hari itu saya minat pantun. Buku ini saya sangat sayang. Mana-mana pun saya bawa. Siapa yang buang tu? Macam buang ilmu. Betul. Opa selalu cakap, rajin baca buku, dapat banyak ilmu. Rugi orang tu. Yes, knowledge is king. Marvelous. Apa yang geli hati sangat tu? Pantun jenaka ni, Opa. Kelakar sangat. Cuba Opa dengar. Petang-petang makan asam jawa. Duduk di parking sambil mengiring. Geli hati menahan ketawa. Lihat gigi palsu loncat ke piring. Masuk hutan jumpa ular sawah. Silap semak dengar berengus. Masakan tidak aku ketawa? Lihat kamu menangis, keluar hingus. Akak, buku pantun. Hah? Mana dapat? Jajik punya, kita orang pinjam. Jaga baik-baik buku orang. Baik, Opa. Akak, bagi buku tu balik. Kita orang belum habis baca lagi. Oh. Nah, lepas tu bagi akak pinjam. Tiga.
Jadi... Cakaplah. Kau janji jangan marah tau. Tengok ni. Hah? Oh my god! Saya sangat sedih. Tapi bukan kita orang buat. Saya tahu. Ini memang sudah koyak. Oh, dah tahu kenapa sedih? Sebab saya tak tahu jawapan ini pantun teka-teki. Cuba tengok, Pin. Apalah nasib diriku ini. Mula kau belok gigi. Itulah Lepas saya tu kau cakap. terus. Kat sini rupanya. Puas kita orang cari. Ha, apa hal? Atuk tahu pantun? Hanya, lu tanya apa? Ini Atok Raja Pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat. Pantun jenaka. Agama. Adat. Pantun orang muda. Pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atok. Atuk, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar, nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik. Tak tidur malam. Atuk punya pantun macam pantun jaji. 2 baris je. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu dua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Cik, tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana mau untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat tu? Abang Salih, marilah sini. Kita orang main pantun-pantun. Abang suka pantun-pantun ni. Lebih-lebih lagi kalau pantun teka-teki. Orang muda sekarang mana letih pantun-pantun? Uncle, jangan cakap sebarangan. Belum cuba, belum tahu. Yalah, saya orang muda tapi pandai pantun. Yelah kau. Pantun main-main. Bolehlah. Abang Salih ada pantun teka-teki? Ada. Dengar ya. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat. Upin tahu. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia maupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Umur. Betul. Pandai tu. Kecil-kecil dah pandai. Mana kau tahu? Ada dalam buku pantun Jaji. Oh. Jaji, pantun teka-teki tu. Saya ada satu teka-teki yang sangat susah. Apa saya tak boleh jawab. Siapa pun tak tahu jawapannya. Kalau tak tahu jawapan, mana nak tahu betul atau salah? Hanya, satu luar kucing berlari. Mana nak sama itu kucing belang? Itu lembu. Satu luar boleh cari. Mana nak sama atau dalang seorang? Dia mesti tahu jawabnya. Betul tu Atong. Oh memang kau baik aku. Dengar. Ipin jalan terjengket-jengket. Aku pula. Cantik bergaya, pakai seluar. Warna putih, duduk berderet. Pagar di dalam, dinding di luar. Apa jawapan dia nak? Boleh ke tu? Buka buku tu, Mat. Tu ada tu. Macam
Ini jawabnya. Makan mangga di atas tangga. Makan dengan santan dan pulut. Soalan tu Atuk tahu sangat jawapannya. Itulah gigi dalam mulut. Ni ambil. Okey. Macam mana, best tak? Best. Tapi cara buka pipin tu. Nampak gigi. Hasil nampak gigi kan? Ustaz, saya tengok. Saya tak tengok sampai habis lagi ni. Saya tengok lagi. So, dekat sini ada macam Tak, saya tengok, bila saya tengok ni kan macam saya tengah tengok YouTube, bukan dalam Zoom. Ada macam-macam jenis pantun. Pantun Jarjit tadi tu, yang dalam buku tadi tu. Yang susah sangat tu sampai Tok Dalang jawab. Siapa dapat fikir jawapan sebelum Tok Dalang sebut? Saya dah tahu dah. Yang dah tengok tu, tak kira lah. Yang fikir sendiri. Ustaz, saya dah tengok. Dalam mulut. Ustaz, saya tak buat apa-apa pun. Okay, so kita tengok dah cara nak ada bermacam-macam jenis pantun. Okay, so sebelum kita tengok Upin Ipin tadi, kita ada bermacam jenis pantun. Kita ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki dan bermacam jenis pantun lagi. Okay, dan kita juga dah tengok dalam video Upin Ipin contoh-contoh pantun yang dideklamasikan. Okay, so ada apa-apa soalan? Ada. Tak ada? Saya ada. Okay, Humaira. Boleh ke Ustaz bagi tahu pantun teka-teki? Boleh ke? Ustaz tak ada pantun teka-teki. Okay, nanti insya-Allah Ustaz patutnya ada buku Jarjit tu. Kalau Ustaz tak ada. Okay, nanti Ustaz minta dekat Jarjit. Ustaz. Ya, Aisyah. Saya dapat. Ustaz, ambil dekat WhatsApp dia. Ya, Aisyah dulu, ya. Pantun teka-teki tu lah yang Aisyah dapat dari Upin tu. Bagi soalan. Oh ya, okey. Dah pernah tengok kan? Betul? Okey. Betul? Bagi soalan pantun teka-teki. Okey, nanti sebab waktu nak habis, nak tanya Ustaz yang nak tanya soalan je dulu. Yes, dia. Kan bila kita scan dekat printer kan? Yes, dia. Tak ada. Dokumen kita scan tu tak masuk. Kan nak bagi soalan pantun teka-teki. Okey, sekejap. Bukannya soalan dalam pantun. Okay, Ustaz nak tahu soalan tentang pantun. Ada tak? Tak ada? Okey. Ada. Apa dia? Okey. Hidup aman. Yang biasa boleh tak Ustaz? Ustaz, saya ada satu. Yang macam ni. Apakah yang boleh tak? Tak macam tu. Okey. Ustaz, saya ada Satu je Ustaz dengar. Saya. Ustaz kena answer. Apakah haiwan yang garang tapi dia pemalas? Itu bukan dalam bentuk pantun. Ustaz nak dalam bentuk pantun. Ustaz, saya. Aduh. Monyet. Salah. Ustaz. Ya, okey Hasif. Saya ada question untuk Ustaz. Okey, sekejap Hasif dulu. Ya Hasif. Nak jawab. Ustaz. Okey. Ustaz, Hasif pula. Hasif nak buat soalan. Cepat Hasif. Ustaz, saya tak jawab lagi. Pergi memancing di sungai. Jawapan dia singa. Atau buah. Pergi memancing di sungai.
Okay. Tak dah habis kelas. Harimau. Pergi memancing. Orang cakap. Pergi Cepat. memancing di sungai Jeli. Di sungai Jeli. Dapat seekor si ikan keli. Jika adik bijak bestari, binatang apakah keris di kaki? Ayam. Betul. Ayam. Pagi. Tahu dari hari itu. Okay. Semalam saya makan tom yum. Jawapannya adalah ayam. Wow, Okay. So, insyaAllah nanti akan ada teacher lain yang akan sambung saya tahu kenapa. sesi pantun dengan Saya tahu. Okay. Saya tahu kenapa dia tom yum. Sebab yang yum tu dia macam ayam. Ya, betul. Okay, so kita pun dah habis masa. Kita end our class with tasbih kepada suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum. Bye. Nur Ain dengan Amna Safia ni ada background